India telah lama menghadapi isu pembuangan najis terbuka dan kebersihan tandas yang teruk, terutama di kawasan luar bandar dan kawasan setinggan bandar. Berak merata bukanlah isu baru. Ia telah berakar sejak zaman dahulu, terutama di kawasan luar bandar yang kekurangan kemudahan sanitasi asas. Pada satu masa, hampir separuh daripada populasi dunia yang mengamalkan berak merata berada di India. And here people can be seen defecating in public at all times during the day. Di lorong-lorong sempit, di tepi-tepi sungai, di pantai-pantai yang sama digunakan untuk mandi dan upacara keagamaan suci, inilah realiti yang meresap ke dalam fabrik kehidupan seharian di sebahagian besar negara India, sebuah negara yang sedang pesat membangun, mempunyai teknologi angkasa lepas, tetapi masih dibelenggu oleh satu masalah: pembuangan najis terbuka. Bayangkan sebuah negara yang mampu menghantar kapal angkasa ke orbit Marikh, membina teknologi perisian yang menggerakkan syarikat-syarikat gergasi dunia dan memiliki pakar nuklear bertaraf dunia. Namun pada masa yang sama, rakyatnya masih bergelut dengan masalah sanitasi asas yang kebanyakan negara lain telah menyelesaikannya sejak berabad-abad yang lalu. Pada tahun 2014, lebih separuh rakyat India, kira-kira 600 juta orang, tiada akses kepada tandas asas. Mereka berak di ladang, belukar, pantai dan jalan raya. Angka ini lebih besar daripada keseluruhan penduduk Amerika Syarikat, United Kingdom dan Kesatuan Eropah yang digabungkan. Ini bukan sahaja masalah infrastruktur, tetapi juga krisis kesihatan awam yang membimbangkan. Di bandar-bandar besar seperti Mumbai dan Delhi, pemandangan individu membuang air besar di tepi landasan kereta api dan kawasan terbuka di tengah-tengah kepadatan penduduk bukanlah suatu yang luar biasa. Di pinggir bandar New Delhi saja, dianggarkan 40% daripada penduduknya masih berak di kawasan terbuka. Bagi mereka, tanah kosong yang luas menawarkan privasi dan keselesaan yang lebih berbanding tandas sempit dan berbau yang mungkin perlu dikongsi dengan ramai orang lain. Mereka tidak mempunyai pilihan lain walaupun kerajaan telah membina beribu-ribu tandas awam. Tetapi ramai yang masih mengabaikannya kerana tandas-tandas ini kotor, tidak diselenggara dengan baik dan sering tidak selamat untuk digunakan. Bagi wanita dan kanak-kanak perempuan, mereka terpaksa menunggu sehingga waktu malam, mendedahkan diri kepada risiko serangan dan gangguan seksual semata-mata untuk memenuhi keperluan biologi asas yang tidak dapat dielakkan. Statistik menunjukkan bahawa 50% kes cabul di India berlaku apabila wanita keluar untuk membuang air di kawasan terbuka. Risiko serangan seksual ini telah mewujudkan fenomena di mana ramai wanita India menahan diri daripada membuang air sepanjang hari dan hanya keluar pada waktu malam atau awal pagi, menyebabkan masalah kesihatan yang serius seperti jangkitan saluran kencing yang kronik. Persoalannya, kenapa ini terjadi? Jawapannya bukan semata-mata kemiskinan. Jika kita menyingkap lapisan yang lebih mendalam, kita akan menemui faktor budaya dan kepercayaan tradisional yang telah berakar umbi dalam masyarakat India selama berabad-abad. Ramai orang India, terutama di kawasan luar bandar, percaya bahawa tandas di dalam rumah itu najis dan membawa nasib buruk. Kajian yang dijalankan oleh Rice Institute mendapati bahawa 40% daripada isi rumah yang mempunyai tandas berfungsi masih memilih untuk berak di kawasan terbuka. Mereka sanggup berak di luar rumah walaupun ada tandas dalam rumah mereka. Sebilangan mereka beranggapan bahawa konsep meletakkan tandas di dalam rumah adalah seumpama meletakkan dapur di dalam tandas. Ini menunjukkan betapa kuatnya persepsi budaya yang menganggap tandas tidak wajar dicampur atau digabungkan dengan ruang hidup keluarga. Selain itu, amalan pembuangan air besar di luar rumah juga dilihat sebagai satu ritual harian yang memberikan mereka masa untuk berehat dan menjalin hubungan sosial. Bagi sesetengah lelaki, ia menjadi masa untuk berbual dengan rakan-rakan dan bertukar cerita sementara melakukan aktiviti yang dilihat sebagai semula jadi dan lebih sehat berbanding menggunakan tandas tertutup. Di India, wujud satu sistem kasta yang telah berakar umbi sejak zaman kolonial British. Dalam sistem ini, golongan bawahan yang dikenali sebagai Dalit sering menjadi mangsa ketidakadilan. Mereka dipaksa mengumpul najis manusia menggunakan alat seperti penyodok, baldi dan kadangkala hanya tangan kosong. Najis itu diangkut ke tempat pembuangan yang menggunakan bekas yang dijunjung atas kepala tanpa perlindungan seperti sarung tangan atau pelitup muka. Untuk kerja ini,
Mereka melakukannya setiap hari dari rumah ke rumah dan kadangkala hanya dibayar dengan sisa makanan, gandum atau upah kecil yang tidak sepadan. Sistem kasta tradisional mengklasifikasikan Dalit sebagai tidak tersentuh atau untouchables dan mereka dipaksa mewarisi pekerjaan yang dianggap paling kotor. Walaupun India telah mengharamkan amalan ini secara rasmi sejak tahun 1993, ia masih berterusan di banyak kawasan. Menurut laporan Human Rights Watch, diskriminasi berasaskan kasta dan kegagalan penguatkuasaan undang-undang telah menyebabkan amalan ini terus wujud, mengakibatkan penderitaan fizikal dan emosi bagi mereka yang terlibat. Pada tahun 2014, Perdana Menteri India Narendra Modi melancarkan kempen Swachh Bharat Abhiyan atau Misi India Bersih. Modi mengisytiharkan perang terhadap pembuangan najis terbuka dan menetapkan target semua isi rumah di India mesti mempunyai tandas sendiri menjelang 2 Oktober 2019, sempena ulang tahun ke-150 Mahatma Gandhi. Dengan anggaran perbelanjaan hampir $20 bilion, ini adalah salah satu program sanitasi terbesar dalam sejarah manusia, bertujuan untuk mengubah tabiat 1.3 bilion penduduk dalam masa 5 tahun sahaja. Dalam tempoh 5 tahun, kerajaan India berjaya membina lebih 100 juta tandas di seluruh negara. Satu pencapaian yang luar biasa. Setiap hari, sebuah tandas baru dibina di hampir setiap daerah di India. Desa demi desa dipenuhi dengan tandas baru dan setiap keluarga yang layak akan menerima subsidi sebanyak RM12,000 untuk membina tandas di rumah mereka. Kempen ini mendapat liputan meluas. Papan tanda gergasi dipasang di sepanjang lebuh-raya. Iklan televisyen menampilkan selebriti Bollywood mempromosikan penggunaan tandas dan aplikasi telefon pintar dilancarkan untuk membolehkan rakyat melaporkan kawasan yang memerlukan tandas. Modi sendiri menjadikan isu ini sebagai agenda utama pentadbirannya yang kerap diketengahkan dalam setiap ucapan rasminya. Namun timbul satu masalah besar, terdapat segelintir penduduk masih enggan menggunakan tandas baru yang telah disediakan. Kajian demi kajian menunjukkan wujudnya jurang besar antara kewujudan tandas dan penggunaannya. Walaupun tandas telah dibina di banyak rumah, hampir separuh daripada responden dalam satu kajian memilih untuk terus membuang air besar di kawasan terbuka. Antara sebab utama yang dikenal pasti ialah persepsi bahawa tandas di dalam rumah terlalu sempit dan tidak selesa berbanding kawasan luar yang dianggap lapang dan lebih selesa. Lebih membimbangkan lagi, banyak tandas yang dibina tidak berfungsi sepenuhnya. Tandas dibina tetapi tidak ada air, tidak ada sistem pembuangan najis dan tiada rancangan penyelenggaraan jangka panjang. Dalam sesetengah kes, tangki septik yang dibina terlalu kecil dan cepat penuh, manakala di kawasan lain pula, pembinaan tandas tidak disertakan dengan perancangan yang teliti mengenai bagaimana untuk mengosongkan tangki septik tersebut apabila ia penuh. Wartawan yang melawat beberapa desa di Bihar dan Rajasthan mendapati bahawa sebilangan besar tandas yang direkodkan dalam statistik rasmi kerajaan sebenarnya tidak wujud atau hanya separuh siap tanpa pintu, bumbung atau sistem pembuangan yang berfungsi. Di banyak kampung, tandas yang dibina dengan wang subsidi kerajaan telah ditukar fungsi menjadi stor peralatan pertanian dan dijadikan gudang untuk menyimpan beras atau gandum. Satu lagi masalah ialah ketidaksesuaian reka bentuk tandas yang dibina. Model standard yang diluluskan kerajaan sering tidak mengambil kira keperluan serta realiti kehidupan penduduk tempatan. Di kawasan yang menghadapi kekurangan air, penduduk mendapati sukar untuk mengekalkan kebersihan tandas. Timbul persoalan bagaimana mungkin mereka boleh memanfaatkan tandas yang dibina, sedangkan bekalan air untuk keperluan harian yang lebih asas pun tidak mencukupi. Walaupun begitu, Modi mengumumkan pada Oktober 2019 bahawa India telah bebas daripada pembuangan najis terbuka secara rasmi dengan 95% penduduk kini mempunyai akses kepada tandas. Tetapi pakar bebas dan pertubuhan bukan kerajaan mempertikaikan angka ini, mengatakan bahawa realitinya masih jauh berbeza daripada statistik yang diwar-warkan. Inilah menyumbang kira-kira 90% daripada semua kes pembuangan najis secara terbuka di Asia Selatan, menjadikannya ibu kota dunia untuk masalah sanitasi.
Secara global, India juga menyumbang sekitar 60% daripada jumlah mereka yang masih membuang air besar secara terbuka di seluruh dunia, walaupun negara ini hanya mewakili 17% daripada populasi dunia. Ketidakseimbangan ini sukar dijelaskan bagi sebuah negara yang bangga dengan kemajuan teknologi dan ekonominya. Mengikut data UNICEF, setiap tahun lebih 120,000 kanak-kanak India di bawah umur 5 tahun mati disebabkan cirit-birit yang berkaitan dengan air dan najis tercemar. Ini bermakna lebih 328 kanak-kanak mati setiap hari, hampir setara dengan jumlah penumpang pesawat penuh yang terhempas setiap hari. Tetapi tragedi ini tidak mendapat perhatian di luar India. Bayangkan sekiranya jumlah kematian tahunan kanak-kanak India akibat masalah sanitasi dikumpulkan, ia melebihi jumlah penduduk bandar-bandar kecil seperti Seremban di Malaysia atau Geelong di Australia. Menurut laporan Bank Dunia, kos ekonomi tahunan akibat sanitasi yang tidak mencukupi di India dianggarkan sebanyak $53.8 bilion bersamaan dengan kira-kira 6.4% daripada KDNK negara. Ini termasuk kos perubatan, kehilangan produktiviti dan kesan kepada industri pelancongan. Dengan kata lain, masalah pembuangan najis terbuka bukan sahaja krisis kesihatan tetapi juga menjadi penghalang besar kepada ekonomi dan pembangunan India. Satu lagi fakta yang mengejutkan adalah 1 gram najis manusia boleh mengandungi 10 juta virus, 1 juta bakteria, 1000 parasit dan 100 telur parasit. Dalam konteks India, di mana sungai dan kawasan umum dicemari dengan najis manusia, ini bermakna penduduk terdedah kepada koktel patogen yang berbahaya setiap hari. Tidak heranlah penyakit bawaan air seperti taun, demam kapialu dan hepatitis A adalah penyebab utama kematian di banyak kawasan di India. Walaupun kerajaan India melaporkan bahawa mereka telah membina 100 juta tandas baru di bawah program Swachh Bharat, kajian bebas mendapati bahawa hampir 30% daripada tandas ini tidak digunakan atau tidak berfungsi beberapa bulan selepas pembinaan, menjadikan perbelanjaan berbilion dolar ini sebahagiannya sia-sia. Inilah realiti yang dihadapi oleh jutaan penduduknya setiap hari di negara yang beraspirasi untuk menjadi kuasa dunia. India masih bergelut dengan masalah pembuangan najis terbuka yang berakar umbi dalam mentaliti lama. Walaupun kempen Swachh Bharat telah menghasilkan kemajuan dengan penurunan jumlah pembuangan air besar secara terbuka dan lebih banyak tandas dibina di kawasan luar bandar, namun sehingga ke hari ini, negara India masih menghadapi cabaran berkaitan amalan berak merata. Meskipun tandas baru telah dibina, kadar penggunaannya tetap rendah sekiranya tidak disertai dengan perubahan dalam pemikiran dan sikap masyarakat. Tanpa kesedaran dan pendidikan yang berkesan, kesan perubahan ini akan tetap terhad. Hakikatnya, cabaran utama bukan sekadar pada pembinaan tandas, tetapi pada usaha mengubah persepsi dan mentaliti yang menghalang kemajuan sebenar dalam kehidupan rakyat India.